سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Samuri selaku hos anda pada diskusi hari ini. Tajuk diskusi kita pada hari ini adalah salah faham terhadap Islam dan jawapannya. Jadi pada hari ini kita bawakan 4 panel yang bijaksana, iaitu Ustazah Nazihah Amani, Ustazah Najah Sakinah dan Ustazah Dewi Nurnisha serta Ustazah Nur Akilah bagi mengupas untuk mendapatkan jawapan terhadap salah faham yang seringkali berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Jadi pada hari ini sama-samalah kita mendengar kupasan-kupasan idea, kupasan-kupasan jawapan serta rungkaian jawapan daripada panel-panel yang arif dan bijaksana ini. Persilakan. Peristiwa serangan ke atas menara berkembar World Trade Center New York pada 11 September 2001 merupakan tragedi besar ke atas umat Islam. Pasca peristiwa ini menyaksikan pembingkaian propaganda Islamofobia secara bersepadu di peringkat global. Dunia Islam perlu beri keyakinan Islam bukan punca keganasan dan hanyalah salah faham. Pihak berkuasa Islam perlu bangkit menyatakan Islam agama keamanan dan berbeza dengan keganasan yang dilakukan atas nama Islam. Islam sendiri bererti damai, selamat dan sejahtera. Penulis buku berjudul Jejak Islam di Nusantara, Adi Teruna Effendi mengatakan, Islam disebarkan di tanah air untuk pertama kalinya melalui jalan perdamaian, bukan dengan peperangan maupun kekerasan. Jelaslah, Islam agama yang membawa perdamaian, keselamatan dan kesejahteraan kepada kehidupan semua makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita di sini boleh lihat bahawa menutup aurat bukannya lambang penindasan bagi wanita. Sebaliknya, ianya adalah lambang harga diri bagi wanita muslimah yang tidak dipentingkan oleh wanita jahiliah. Islam merupakan agama yang sangat menekankan akhlak dan adab di dalam semua aspek, terutama aspek pemakaian. Umat Islam, lelaki dan perempuan yang sudah balik, wajib menutup aurat mengikut batas yang telah ditetapkan oleh agama. Okey, hal ini telah disebut dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, di mana, wahai wanita-wanita yang beriman, hendaklah kamu menjaga kehormatan diri kamu dari para lelaki ajnabi. Ini menunjukkan bahawa aspek menutup aurat ini sangat ditekankan oleh umat Islam, khususnya wanita. Islam juga tidak melarang wanita-wanitanya untuk berpakaian mengikut fashion, asalkan ia menutup aurat seperti mana yang telah dijelaskan. Peperangan pada asalnya adalah menghilangkan nyawa manusia, akan tetapi dalam konteks jihad, ia dibenarkan bagi mempertahankan agama. Islam juga tidak akan berperang sehingga ada yang memerangi mereka. Di sini juga ditegaskan bahawa Allah tidak menyukai kepada orang yang menceroboh. Ini dibuktikan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 190. Bermaksud, dan perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang menceroboh. Jawapan yang terbaik kepada tanggapan salah yang menyatakan Islam disebarkan melalui mata pedang diberikan oleh sejarawan terkemuka, iaitu D. Lacy O'Leary. Di dalam bukunya Islam at the Crossroad, halaman yang ke-8 yang terjemahkan dalam bahasa Melayu, sejarah menjelaskan dengan tepat bahawa legenda umat Islam fanatik yang melanda dunia dan telah memaksa Islam di mata pedang ke atas kaum yang ditaklukinya adalah salah satu mitos yang amat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tidak mementingkan keduniaan. Islam merupakan satu adil yang menjamin kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pada zaman kini, ada segelintir masyarakat yang hanya bertaitankan Muslim semata-mata. Sebagai contohnya, mereka tidak meninggalkan apa yang Allah larang dan mereka ini tidak melakukan apa yang Allah suruh. Selain daripada itu, ada segelintir juga masyarakat yang mana yang berfikiran sempit dan jumud.
Mereka ini hanya berfikir yang mana akhirat semata-mata, dan mereka mengetepikan urusan dunia. Padahal urusan dunia ini juga merupakan salah satu jabatan untuk ke akhirat kelak. Kesimpulannya, berkaitan dengan topik Islam tidak mementingkan keduniaan, saya tidak bersetuju. Hal ini demikian kerana Rasulullah SAW banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Kebaikan di dunia itu adalah apabila seorang hamba itu taat kepada Allah dengan amal ma'ruf wa nahi munkar. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan di akhirat. Apa itu kebaikan di akhirat? Yang mana kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah saat kita dibangkitkan di akhirat kelak. Wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Akhir sekali, dunia dan akhirat memainkan peranan yang penting untuk kejayaan kita di akhirat kelak sana, insya-Allah. Sebagai kesimpulan, di antara tanggungjawab kita yang paling besar adalah untuk memperbetulkan kesalahfahaman yang berlaku di dalam masyarakat kita, di mana kitalah yang perlu memastikan bahawa agama Islam ini tidak disalahfahamkan lagi, baik dari segi ilmiah maupun amaliahnya. Kita sendiri perlu menjadi contoh yang terbaik kepada masyarakat di luar sana, kerana segala tindak tanduk kita, perkataan kita, perbuatan kita serta pakaian kita dah gambaran berkenaan dengan agama Islam. Kita bukan hanya membawa nama kita, tapi kita juga membawa nama agama bersama kita dalam kehidupan seharian. Sampai sini sahaja diskusi pada hari ini. Kita jumpa di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح